Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Fikri bin Abdul Sani, nombor metrik 1201863, Kurikulum 8 bagi kos penghayatan etika dan peradaban. Tajuk kajian kami adalah peranan masyarakat dalam menangani aktiviti sosial berisiko dan suatu analisa menurut perspektif peradaban Islam, Cina, India dan Barat. Sedikit pengenalan yang ingin saya kongsikan. Aktiviti sosial merupakan aktiviti yang berkaitan dengan sembilan konsep dalam bidang sains sosial dan falsafah. Aktiviti sosial ini juga mendatangkan impak sama ada positif maupun negatif bergantung kepada individu tersebut. Seperti mana kita ketahui, alkoholisme merupakan salah satu aktiviti yang menjadi perbualan hangat pada masa kini. Gejala ini berpunca daripada peminaman arak yang tidak terkawal oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya menyebabkan berlakunya kemalangan yang juga turut membabitkan orang awam. Oleh itu, kami telah membuat satu kajian akan peranan masyarakat dalam menangani aktiviti sosial berisiko ini, khususnya bagi peminaman arak. Seterusnya, objektif kajian kami. Yang pertama, memahami konsep-konsep sebenar aktiviti sosial berisiko dalam masyarakat pelbagai peradaban. Yang kedua, mengetahui larangan-larangan yang dicegah daripada melakukan aktiviti sosial berisiko, yakni meminum arak menurut perspektif peradaban Islam, Cina, India dan Barat. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk meminum arak. Yang keempat, menentukan kesan-kesan daripada minum arak menurut pandangan Islam dan sistem undang-undang yang terdapat di Malaysia. Yang kelima, menjelaskan peranan masyarakat dalam menangani masalah aktiviti sosial berisiko dalam masyarakat pelbagai peradaban. Seterusnya, skop kajian. Skop kajian ini dijalankan bertepatan dengan objektif kajian yang telah dikemukakan di atas. Saya Nur Suzana Azila binti Ahmad Mustafa, nombor metrik 1201867 yang membentangkan kajian literatur. Kajian literatur merupakan kajian lepas ianya menganalisis sistematik dan mampatan buku, artikel ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan topik tertentu, iaitu menyediakan asas pengetahuan mengenai suatu topik. Kajian literatur kami adalah menerangkan tentang sejarah, konsep, kesan serta maklumat yang berkaitan dengan kajian ini. Sejarah masyarakat India di Malaysia mengatakan bahawa tabiat minum arak menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan, seterusnya menyebabkan tercetusnya pergaduhan, percurian dan sebagainya. Tabiat minum arak melibatkan buruh-buruh di sebuah ladang getah oleh masyarakat India. Tabiat berikut menyebabkan kerajaan mengambil tindakan dengan menutup kedai-kedai yang tidak mempunyai lesen. Konsep adalah mengenai alkoholisme yang dikategorikan sebagai penyakit sosial. Ini dianggap tabiat yang menjadi tunjang kepada perlakuan negatif lain seperti perjudian, pemerkosaan dan malah lebih teruk lagi melakukan pembunuhan. Sementara itu, kesannya adalah berlaku pada golongan belia, di mana golongan yang paling mudah terjebak dengan gejala negatif seperti merempet, penyalahgunaan dadah dan lain-lain. Berlakunya gejala ini kurang-kurangnya perhatian diberikan kepada mereka. Oleh itu, Pertubuhan Belia bertanggungjawab membantu kerajaan menangani gejala tidak bermerat ini. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metod ini digunakan untuk mengatasi kaedah yang kami gunakan. Jadi kami menggunakan kaedah kualitatif, iaitu dengan menggunakan beberapa kaedah seperti kajian perpustakaan. Di mana kajian perpustakaan ini kami mendapatkan maklumat yang diperolehi melalui library research, iaitu dengan membaca, menelaah serta mencatat teori yang bersumberkan daripada buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Melalui kajian ini, tumpuan diberikan kepada sumber rujukan utama mengenai aktiviti sosial berisiko, yang ini arak, dalam menghuraikan peranan masyarakat dalam menangani masalah ini. Seterusnya, metod analisa data, di mana kami dapat mengumpul dan menyusun semula data berdasarkan tema kajian yang telah ditentukan. Melalui maklumat yang telah disusun, kami membuat analisa dari bahan-bahan dan maklumat library supaya kajian ini lebih jelas dan tersusun. Setelah selesai proses pengumpulan data, semua data tersebut dianalisa dengan menggunakan metod analisa data. Melalui metod ini, semua data yang diperoleh akan dibentangkan, yang mana ianya bersifat khusus untuk membentuk kesimpulan yang umum. Kesemua fakta dan data tersebut kemudian dikumpul untuk membuat penulisan. Di antara metod yang digunakan adalah metod komparatif, di mana kami membuat perbandingan terhadap data yang diperoleh melalui kajian ini. Melalui kaedah ini, kami dapat membuat perbandingan mengenai peranan menangani masalah aktiviti sosial dalam perspektif pelbagai peradaban. Konsep aktiviti sosial berisiko dalam masyarakat pelbagai peradaban. Konsep aktiviti sosial yang arak dalam Islam. Arak dari sudut bahasa adalah al-khamru, didapati daripada perkataan Arab. Manakala dari sudut istilah, para fuqaha telah bersepakat mendefinisikan arak al-khamru sebagai minuman
memabukkan yang dihasilkan daripada perahan anggur. Dalam erti kata lain, arak merupakan setiap minuman yang memabukkan kerana ianya menutup akal atau menghilangkan kewarasan akal. Konsep arak melalui peradaban Cina, dalam bahasa Mandarin, kata arak iaitu jiu, artinya kata yang digunakan untuk semua jenis minuman yang mengandungi alkohol. Arak merupakan salah satu minuman keras yang mengandungi etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesedaran pada diri seseorang yang mengambilnya. Pada dinasti Zhou dan Mongol, perbuatan penjualan dan juga pemakaian arak adalah dilarang. Seterusnya, konsep arak dalam peradaban India, di mana di dalam ajaran agama Hindu, konsep ini tegas dilarang bagi penganutnya dalam perilaku surah, bagian dari Sabta Tilmira yang bermaksud tidak boleh mabuk minuman keras. Minuman ini dikhususkan untuk butagala. Jika mereka meminumnya, maka akan disamakan dengan sifat-sifat butagala, iaitu angkuh, suka berfoya-foya, tidak mengendahkan kebenaran dan menjauhkan diri dari ajaran agama. Konsep arak dalam peradaban barat pula, penggunaan bahasa Inggeris disebut sebagai alcoholic beverage. Ianya bermaksud menutup. Dimaksudkan dengan menutup adalah sesuatu yang menutup akal dan memabukkan yang dihasilkan daripada perahan anggur dan lain-lain. Barat mula menggunakan istilah alkohol apabila merujuk kepada arak, di mana alkohol membawa maksud apa-apa sahaja bahan yang mengkaburi atau menutup minda serta jalan. Menurut Douglas Harper, terdapat dua teori yang membincangkan asal-usul perkataan alkohol. Teori pertama berasal daripada perkataan Arab iaitu alkohol, bermaksud serbuk halus antimoni sulfida. Teori kedua berasal daripada perkataan al-ghaul, bermaksud spirit atau essence wine. Al-ghaul bermaksud semangat yang berkisar tentang halusinasi yang berkait dengan kesan minuman wine ke atas manusia yang cenderung menyebabkan seseorang itu berada dalam keadaan khayal dan tidak sedar dengan keadaan sekeliling. Menurut Applet 2016, perkataan al-ghaul berasal daripada perkataan Inggeris iaitu syaitan kubur dan nama bintang al-ghul yang sinonim dengan maksud alkohol dalam bahasa barat. Etimologi alkohol bermaksud syaitan juga digunakan sebagai propaganda oleh temperance movement, iaitu suatu pergerakan di Eropah sekitar tahun 1820 yang menentang pengambilan dan penjualan minuman beralkohol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Najwa Nasuha Selin binti Muhammad Azhar, nombor matrik 1201866. Saya akan membentangkan 3.4 dan 3.5 iaitu pengharaman arak dalam Islam dan undang-undang arak di Malaysia. Pengharaman arak dalam Islam tidak berlaku secara sekaligus, malah dia berlaku secara beransur-ansur melalui penurunan 4 ayat Al-Quran. Ayat yang pertama diturunkan dari surah An-Nahl, ayat yang ke-67. Ketika ini arak masih halal diminum oleh umat Islam. Ayat yang kedua diturunkan dalam proses pengharaman arak ini dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. Ayat ini menerangkan tentang perbezaan antara kebaikan dan juga keburukan arak. Setelah itu, Allah menurunkan ayat bagi mengharamkan pengambilan arak pada waktu tertentu, iaitu ketika hampir masuk waktu solat. Ayat ini dari surah An-Nisa ayat yang ke-43. Ayat yang terakhir dalam proses pengharaman arak dalam Islam adalah dari surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Ketika ini arak telah diharamkan secara tegas dan arak telah pun termasuk dalam dosa besar. Undang-undang arak di Malaysia berlandaskan Akta dan Enakmen Jenayah Syariah Islam. Sesiapa yang minum arak ataupun minum minuman yang memabukkan, mereka boleh disabitkan kesalahan dengan dikenakan denda sebanyak RM3,000 ataupun penjara 12 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Manakala hukuman had pula mereka akan dikenakan sebatan sebanyak 40 kali. Sebagaimana yang kita tahu, dengan pengambilan arak, kita boleh menyebabkan perpecahan kaum, keruntuhan moral dalam kalangan remaja, keruntuhan rumah tangga dan banyak lagi. Jadi, kita sebagai masyarakat yang inginkan perpaduan dan kedamaian, kita haruslah menghindari diri serta berganding bahu dalam menangani masalah ini. Saya Nur Fatimatul Insyirah binti Syamsuddin, nombor matrik
1201-865 akan menerangkan mengenai bab 3, iaitu undang-undang dan hukuman terhadap penjenayah. Seperti yang kita sedia maklum, keharaman arak ni telah menjadi satu perkara yang termasuk dalam kategori al-ma'lum minad-din an-dawrah. Yang ini perkara yang sudah diketahui dengan pastinya di dalam agama. Jadi setiap perbuatan yang terlibat dengan arak, peminuman arak ataupun penjualan dan sebagainya adalah merupakan menjadi satu jenayah hudud yang tertakluk di bawah undang-undang syariah di Malaysia. Jadi sesiapa yang terlibat dengan aktiviti peminuman arak dan seumpamanya akan dijatuhkan hukuman yang setimpal mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi bagi mereka yang bukan beragama Islam, mereka dibenarkan untuk minum arak dan sebagainya selagi tidak bercanggah dengan agama mereka sendiri. Golongan remaja merupakan golongan yang paling mudah terpengaruh dengan pengambilan aktiviti peminuman arak. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi remaja dan masyarakat pada masa kini dalam pengambilan minuman arak. Antara faktor utama ialah faktor sosial yang merangkumi pengaruh rakan sebaya. Seperti yang kita sedia maklum, kelompok rakan sebaya merupakan satu kelompok yang mudah mempengaruhi kepribadian dan kehidupan seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan, terutamanya ketika masyarakat menghadapi pelbagai masalah. Faktor seterusnya ialah faktor persekitaran yang berkaitan dengan penjual dan pembeli minuman beralkohol. Kebanyakan penjual yang menjual minuman beralkohol hanya mementingkan keuntungan mereka sahaja tanpa memikirkan batasan umur dan agama terhadap pembeli yang membeli minuman tersebut. Faktor yang ketiga ialah faktor biologi yang merangkumi ciri-ciri personaliti, etnik, genetik dan jantina. Apabila masyarakat itu terdiri ataupun berasal daripada keluarga yang tegar untuk minum arak, mereka pastinya akan terikut dengan tradisi keluarga mereka itu sendiri. Saya, Ku Intan Arisa binti Ku Badrul Hisham, nombor metrik 1201864 dari kumpulan 8 ingin menerangkan sedikit bab 4 yang bertajuk Peranan Masyarakat dalam menangani aktiviti berisiko masyarakat pelbagai peradaban. Seperti yang kita tahu, menurut syarak, minuman arak ini adalah diharamkan sepenuhnya di sisi agama, khususnya buat individu Muslim yang meminumnya. Ini kerana arak mendatangkan pelbagai keburukan dan kemudaratan sehingga menyebabkan seseorang itu hilang kawalan diri dan berkhayal. Dikatakan bahawa kebanyakan agama di dunia seperti agama Hindu, Kristian, Buddha dan Sikh juga mengharamkan arak di dalam kitab-kitab mereka kerana mereka sedar akan keburukannya. Menurut perspektif peradaban Islam, masalah sosial ini berlaku adalah disebabkan manusia itu sendiri. Jadi, pembangunan ummah mestilah dilakukan dengan seutuh-utuhnya. Contohnya seperti memberi didikan agama sejak dari peringkat awal. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan seorang insan yang lebih berdisiplin, berakhlak mulia serta berpengetahuan. Dalam Al-Quran ada menyatakan, jika membangun ummahnya, maka fizikalnya juga akan terarah kepada perkara yang baik. Menurut perspektif peradaban Cina, tidak semestinya semua ahli keluarga mereka adalah beragama yang sama kerana terdapat segelintir atau sesetengah dari mereka yang tidak mempercayai agama. Jadi, kedua-dua aktiviti ini tidak dianggap haram oleh masyarakat Cina kerana mereka menganggap arak dan judi ini sebagai satu pilihan yang menjadi hak masing-masing. Jadi, terserah kepada mereka sama ada hendak melakukan aktiviti tersebut ataupun tidak. Agama Hindu pula memberi kelonggaran terhadap kedua-dua aktiviti ini mengikut fahaman agama masing-masing. Secara amnya, penganut
Secara amnya penganut Hindu mempercayai bahawa alkohol ini mendatangkan pelbagai kemudaratan, tetapi mereka tidak ada larangan yang spesifik seperti agama Islam. Analisa menurut perspektif barat pula, terdapat beberapa buah negara yang mengambil undang-undang yang ketat terhadap kedua-dua aktiviti ini, khususnya yang melibatkan pengambilan alkohol. Contohnya seperti di negara Norway, Rusia, Sepanyol dan Kanada. Saya sebutkan satu contoh di negara Norway. Norway melarang rakyatnya meminum alkohol di tempat umum yang boleh dilihat oleh orang ramai. Jika mereka ditangkap oleh pihak penguatkuasa ketika sedang meminum arak di tempat orang ramai, minuman tersebut akan dirampas, disita lalu dibuang. Tetapi peminumnya tidak akan diambil tindakan yang keras. Kesimpulannya, perbuatan meminum arak dan berjudi ini semestinya dibanteras dengan sekeras-kerasnya kerana tiada jalan singkat lagi untuk menangani masalah sosial ini dalam kalangan masyarakat kecuali dengan pembabitkan semua pihak seperti pihak ibu bapa, pihak sekolah, pihak berkuasa, pihak kerajaan dan selainnya. Pendekatan psikologi dan pelaksanaan undang-undang yang ketat juga sedikit sebanyak dapat membantu menangani masalah sosial ini. Justeru itu, pihak kerajaan boleh mengambil tindakan yang lebih drastik terhadap golongan yang masih ingkar terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti mengenakan denda dengan sejumlah wang yang besar serta membekukan atau memberhentikan premis yang menjalankan kedua-dua aktiviti ini secara haram. Hal ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua golongan masyarakat bahawa masalah sosial seperti ini tidak boleh dipandang enteng atau dipandang remeh. Saya Muhammad Azizi Azim bin Muhammad Haris ingin menerangkan tentang kesimpulan peranan masyarakat dalam menangani aktiviti sosial yang berisiko. Pertama-tamanya sekali, saya ingin menceritakan bagaimanakah cara untuk kita mencegah ataupun menghindari daripada terjebak dengan aktiviti sosial yang berisiko. Yang pertama, kita perlulah menyibukkan diri dengan perkara yang berfaedah. Apabila kita menyibukkan diri dengan benda yang berfaedah ataupun bermanfaat, ia akan memberikan kebaikan pada diri kita dan orang lain. Seperti kita pergi beriadah dengan keluarga pada hujung minggu, pergi makan bersama di luar, ataupun kita bersukan di halaman rumah bersama-sama dengan adik-beradik. Itu adalah cara-cara untuk kita menangani daripada melakukan aktiviti yang tidak bermanfaat seperti merempit, berjudi, dan yang kami telah menghuraikan sebelum ini adalah berkaitan arak. Mengapa kami mengambil tentang menceritakan definisi arak bahaya bagi masyarakat? Kerana arak ini adalah satu perkara yang boleh merosakkan keimanan dalam diri. Kerana dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai berkata, jauhilah arak kerana ia adalah ibu segala maksiat. Poin yang kedua adalah mendalami ilmu agama. Bagaimanakah cara untuk kita mendalami ilmu agama? Adalah dengan menghadiri kelas-kelas berkaitan keagamaan seperti ceramah, kuliah, ataupun kita pergi ke kelas mengaji untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam ilmu agama. Apabila kita mempunyai ilmu agama yang tinggi dalam diri, kita akan dapat membezakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Di situ kita akan mengetahui aktiviti itu ataupun perkara apa yang kita buat itu adalah baik ke ataupun buruk untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan akhir sekali, saya menyuruh kepada orang ramai supaya kita menghindarilah daripada melakukan aktiviti yang tidak berfaedah, yang tidak memberikan manfaat kepada orang lain, kerana ia adalah satu perkara yang membuang masa, yang memberikan satu keburukan kepada diri kita pada masa akan datang. Itu saja, dan banyak lagi langkah-langkah pencegahannya, dan itu adalah daripada saya sahaja setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.